Buletin Didik 19 Julai bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkabaran gembira untuk warga Selangor dan Kuala Lumpur. Mereka yang tercicir dan belum mendapat janji temu kini boleh mendapat suntikan vaksin COVID-19 secara walk-in. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF dalam kenyataan memaklumkan inisiatif itu bukan untuk individu yang sudah diberi janji temu. Golongan yang belum mendapat janji temu itu adalah mereka yang tidak mempunyai dokumen pengenalan atau perjalanan seperti dijelaskan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin pada 16 Julai lepas. CITF memaklumkan individu di Kuala Lumpur dan Selangor yang telah mendaftar sebelum ini akan diberi janji temu dalam masa terdekat. Manakala pusat pemberian vaksin yang akan beroperasi untuk tujuan walk-in ini pada bulan Ogos akan dikemaskini dan dimaklumkan kelak. PPV yang ada sekarang juga jelas CITF tidak semestinya akan dibuka untuk inisiatif walk-in ini. Kementerian Kesihatan KKM menerusi pihak berkuasa peranti perubatan MDA pula mengeluarkan senarai 2 kit ujian kendiri COVID-19 yang telah mendapat kelulusan bersyarat untuk diimport dan diedarkan di dalam negara. Menerusi infografik di Facebook KKM, kit ujian itu boleh dijual di farmasi komuniti berdaftar atau fasiliti kesihatan. 2 kit berkenaan dinamakan Selixium COVID-19 keluaran Rescon Diagnostic International Sendirian Berhad Malaysia dan GMAT COVID-19 oleh Philosys Co Limited dari Korea. Senarai itu akan dikemaskini dari semasa ke semasa dan boleh disemak menerusi portal MDA. Kerajaan akan mengumumkan kelonggaran bagi individu yang lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19 selepas Hari Raya Aidiladha. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Jawatan Kuasa Kerja Teknikal di bawah Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV sedang meneliti beberapa kelonggaran sebelum diputuskan pada mesyuarat Majlis Pemulihan Negara. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa kita akan memberi kelonggaran kepada rakyat yang telah mendapat 2 dos vaksin. Sekarang ini pihak Jawatan Kuasa Teknikal sedang mengkaji secara detail siapa yang boleh bergerak untuk boleh pergerakan dibebaskan, dilonggarkan untuk yang mendapat 2 vaksin. Apa sektor perniagaan yang boleh dilonggarkan apabila mendapat 2 vaksin. Jadi perkara ini sedang diteliti. InsyaAllah lepas raya nanti mungkin kita akan umumkan. Beliau yang juga Menteri Pertahanan berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Mindef Prihatin di Ibu Negara siang tadi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini dilaporkan berkata kelonggaran itu akan memberi faedah atau keistimewaan kepada mereka yang lengkap dos vaksin. Ini termasuk pergerakan untuk membeli belah atau sekurang-kurangnya rentas daerah. Menurut Perdana Menteri, langkah itu juga seiring dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi terutama di Lembah Kelang pada fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN nanti. Bertemu kembali. Majalah Dewan Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka bukan sahaja menyediakan pelbagai jenis peraduan dan sebagai bahan bacaan semata-mata. Bahkan adik-adik juga boleh membuat latihan ulang kaji soalan serta mengembangkan bakat dan daya kreativiti secara dalam talian khusus kepada bahasa Melayu. Majalah ilmiah yang diterbitkan sejak 1967 itu masih setia dijadikan bahan bacaan tambahan dalam kalangan murid, terutamanya prasekolah dan tahun 1 sehingga tahun 6, selain buku teks, akhbar dan komik. Majalah yang berusia 54 tahun ini diterbitkan setiap bulan dengan harga RM3. Ia merangkumi bidang sains, bahasa, matematik, geografi, sejarah, kraft tangan dan lain-lain. Dalam sesi PDPR ini, guru-guru bolehlah menggunakan pelbagai bahan yang termuat dalam majalah Dewan Pelajar
untuk disesuaikan dengan penggunaan peranti PDP elektronik yang kini menjadi kelaziman para guru. Hal ini adalah bagi memastikan PDP-ARK secara dalam talian atau luar talian dapat diikuti oleh murid-murid dengan lebih seronok dan meyakinkan. Tambahnya, sebagai contoh melalui ruangan rencana daripada Arkib Negara Malaysia, murid-murid boleh memanfaatkan bahan dalam majalah dengan mempersembahkan hasil kerja mereka menggunakan peta pemikiran, seterusnya dikongsi melalui Google Meet atau Zoom. Selain itu, pelantar pendidikan D5 KPM perlu dimanfaatkan sepenuhnya kerana ia membantu guru menyediakan pelbagai bahan daripada majalah Dewan Pelajar kepada pautan Google Classroom dan Microsoft Teams. Aktiviti menarik yang tersedia adalah seperti mencari barang tersembunyi, permainan, bercerita, melafazkan pantun, ejaan perkataan, susun kad kata dan dam bahasa. Kecemerlangan lepasan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan terbukti dengan 90% pelajarnya menerima tawaran untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Awam. Secara tidak langsung membuktikan produk yang dilahirkan kolej terbabit mampu berjaya dan mempunyai peluang cerah dalam pasaran kerjaya. Pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Latiza Abdul Latif berkata terdapat 3 pendekatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan. Ia merangkumi kuliah, tutor dan amali yang diajar oleh tenaga pengajar profesional serta yang diiktiraf. Bagaimanapun susulan peningkatan jangkitan COVID-19, proses pengajaran dilakukan secara dalam talian. Setiap kurikulum serta teknik mengajar terbabit bersesuaian dengan situasi terkini. Bagi pembelajaran semester 1, PDP dalam talian akan dilaksanakan dengan mengaplikasikan strategi PDP Digital Classroom yang dibangunkan oleh pensyarah kolej. Antaranya video bahan pengajaran, channel YouTube dan nota yang berbentuk Canva atau PowerPoint. Dan pelajar boleh mengakses bahan PDP berkenaan secara dalam talian atau luar talian melalui platform pembelajaran D5 KPM. Pembelajaran amali sains dan bengkel kejuruteraan yang juga akan dilaksanakan secara dalam talian dengan memberi pendedahan pelaksanaan amali secara teori dalam bentuk video demonstrasi, manakala bengkel kejuruteraan pula melibatkan amali lukisan kejuruteraan dan amali lukisan AutoCAD. Antara lokasi Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ialah di Pendang Kedah, Jengka Pahang dan Pontian Johor yang menawarkan pelbagai pengkhususan. Pelajar-pelajar yang masuk di kolej ini akan mempelajari mata pelajaran teras yang berbeza dengan matrikulasi kejuruteraan yang lain. Matrikulasi kejuruteraan ini sahaja yang menawarkan mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan asas kejuruteraan. Manakala kolej matrikulasi lain hanya menawarkan jurusan sains dan perakaunan. Perkara berkenaan dinyatakan kedua-dua pengarah kolej matrikulasi ini dalam program Sembang Didik yang bersiaran malam semalam. Masih bersama Buletin Didik. Keris yang menjadi simbol kepada kepahlawanan Melayu satu ketika dahulu adalah sejenis senjata ampuh warisan budaya yang sangat popular. Diperbuat daripada besi yang pelbagai, bilah keris yang dibentuk dengan begitu teliti menjadikan senjata warisan Melayu itu semakin mendapat tempat dalam kalangan peminatnya. Bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Brunei dan Indonesia. Proses pembuatan keris bermula daripada pemilihan besi sehingga siap sarungnya. Pembuat keris yang mahir atau dikenali sebagai empu besi akan memilih besi yang elok dan sesuai dengan bilah keris yang hendak dihasilkan. Seorang empu besi dari kampung Paya Tanjung, Umbai, Melaka, Mat Sahal Jiman, 56 tahun berkata, ilmu pembuatan keris yang diwarisi daripada bapanya menjadi pedoman buatnya untuk menghasilkan produk itu dengan lebih berkualiti. Mat Sahar antara pembuat keris yang termasyur di negara ini dengan seni warisan Melayu itu sudah berjaya dieksport ke beberapa negara termasuk Brunei. Saya melihat perkara ini menjadikan satu minat kepada saya. Jadi pada tahun 1987 ketika usia saya 22 tahun,
minat saya begitu mendalam tentang keris ni. Jadi bagaimana saya nak membuat keris ni? Waktu itu kita tak ada kemudahan macam sekarang. Kita boleh tengok Google apa semua. Jadi saya mengambil satu inisiatif pergi ke muzium. Saya tengok bentuk keris-keris lama. Muzium tak boleh ambil gambar. Jadi saya lukis. Kemudian saya balik ke bengkel, saya terus buat. Alhamdulillah, daripada situlah saya mula berjinak-jinak dengan menghasilkan bilah, ulu dan sarung keris. Meninjau proses pembikinan keris di bengkelnya di Kampung Paya Tanjung, pemilihan besi menjadi keutamanya dalam memastikan bilah keris yang dihasilkan mampu bertahan lebih lama. Keris yang sering mendapat permintaan ialah keris sepukal, keris penyalang, keris melela, keris anak alang serta keris tokjo. Mat Saha mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu bagi menyiapkan sebilah keris. Ia dijual antara RM150 sehingga RM5,000 bergantung kepada jenis keris yang ditempah. Pak Melaka tempat segalanya bermula. Lahirnya sebuah negara kan. Di sinilah tempat lahirnya Hang Tuah. Hebat dengan tameng sarinya. Kenapa tidak kita untuk memartabatkan keris yang menjadi satu tunggak unit senjata unik orang Melayu itu perlu dipertahankan, perlu dinaikkan taraf yang tinggi. Alhamdulillah saya tengok sekarang orang-orang muda sudah mula melihat keris ni satu perlu ada pada dia orang. Dan mengikut ketempahan-tempahan saya tengok orang muda yang banyak menempah ni. Saya nampak benda ni nampak ada kemajuan lah. Menjelang sambutan Aidiladha esok, umat Islam di seluruh dunia sudah mula melakukan pelbagai persiapan. Di beberapa negara, Aidiladha tetap diraikan meskipun dalam serba kekurangan. Semoga laporan ini mampu membuka mata kita semua dan bersyukur dengan nikmat yang dikecapi. Persediaan sambutan Aidiladha di negara Teluk Termiskin Yaman kelihatan agak suram. Haiwan sembelihan yang diimport dari Somalia dengan harga pertukaran yang agak tinggi menyebabkan kebanyakan penduduk kecewa kerana tidak mampu membelinya. Situasi hampir sama dapat dilihat di pasar haiwan terbesar Asia di Karachi, Pakistan. Penjual dan pembeli masing-masing merungut tentang kenaikan harga jualan dan kos binatang ternakan. Keadaan diburukkan lagi dengan kadar inflasi negara yang tinggi sekaligus menyaksikan pengurangan kuasa pembeli. Pasar jualan unta di Giza pula jadi tumpuan warga Mesir dari seluruh negara itu dengan jualan mencecah ratusan ekor unta setiap hari. Unta jadi pilihan kebanyakan penduduk kerana isinya yang lebih banyak berbanding lembu. Harga jualan bagi seekor unta pula mencecah lebih $2,000 atau lebih RM9,000. Di Iraq, penduduk di bandar terbesar negara itu membanjiri pasar Mosul bagi membeli belah di saat akhir sebelum Aidiladha. Bagi memudahkan orang ramai membeli belah, pasar ini dibuka sehingga waktu malam. Tumpuan utama sudah semestinya pakaian, manisan, kekacang dan buah-buahan. Dan di Gaza, persediaan Aidiladha agak hambar bagi keluarga yang terjejas selepas serangan rejim Israel pada Mei lalu memusnahkan 4,000 kediaman. Walaupun serba kekurangan, semangat Aidiladha tetap cuba disemarakkan dalam keluarga masing-masing serta masyarakat. Baiklah, siapa sangka filem Marvel yang mempunyai jutaan pengikut mampu ditewaskan. Itu yang terjadi di Amerika Utara apabila filem Space Jam: A New Legacy mengutip $31.6 juta pada tayangan pawagam hujung minggu lalu. Kid, you're about to lose your family. Got the world in my hand. Everything you love. Well, at least we're good. Oh, and I almost forgot. All of the tunes will be deleted, so... Wrong floor. Ia sekaligus mengatasi Black Widow yang jatuh ke tangga kedua carta box office dengan hanya mengutip $26.3 juta. Space Jam, filem animasi menampilkan watak-watak Looney Tunes bersama sensasi bola keranjang LeBron James mungkin jadi pilihan penonton yang mahukan hiburan ringan dan santai serta lebih sesuai untuk tontonan seisi keluarga. Ia adalah sequel kepada filem pertama pada 1996. Sukan Formula One, satu lagi perlumbaan berlangsung penuh drama apabila Lewis Hamilton bangkit daripada kedudukan penalti untuk memenangi saingan Grand Prix Britain ke-8 karianya.
Di litar Silverstone, Hamilton pada mulanya terbabit insiden pusingan pertama dengan Max Verstappen yang menyebabkan pesaingnya itu ke hospital untuk ujian lanjut. Hamilton kemudian dikenakan penalti 10 saat, namun ia nyata bukan penghalang untuknya terus mengesahkan kemenangan ke-8 GP Britain sekaligus mengembalikan usaha mempertahankan gelaran keseluruhannya. Menduduki tempat kelima setelah menjalani hukuman dan mempunyai baki 11 pusingan di belakang pendahulu Charles Leclerc yang memandu Ferrari, Hamilton bersama jentera Mercedes AMG Petronas terus laju menghambat sehinggalah membuat pintasan penting di selekoh sama yang terjadinya kemalangan untuk mengatasi Leclerc. Gagal dicabar sehingga melintasi garisan penamat, pemandu Britain itu disanjung dengan kemenangan beremosi di hadapan penyokong sendiri sekaligus menamatkan kemarau kejayaan dalam 5 perlumbaan. Lebih penting, Hamilton juga kembali ke posisi baik carta keseluruhan pemandu dengan hanya dipisahkan 7 mata di belakang pendahulu Verstappen. Tadej Pogacar mengesahkan kejuaraan untuk kali kedua berturut-turut apabila saingan jelajah Tour de France melabuhkan tirainya semalam. Pelumba Slovenia itu yang beraksi untuk pasukan UAE Emirates berjaya mempertahankan kelebihan 5 minit 20 saat. Peringkat terakhir Tour de France edisi 2021, tumpuan terarah kepada pemegang jersey kuning Tadej Pogacar. Kayuhan beramai-ramai dilakukan ke semua pelumba sebagai penghormatan kepadanya, walaupun perlumbaan berbaki 54 km. Sebaik melepasi Arc de Triomphe, barulah saingan pusingan terakhir bermula. Menuju penamat, cubaan Mark Cavendish untuk merakam kejuaraan peringkat kali ke-34 tidak kesampaian. Ia selepas henjutan baik yang dilakukan pelumba Jumbo Visma, Wout van Aert untuk merakam kemenangan ketiganya musim ini. Apapun, ia tetap jadi detik manis Pogacar yang mengesahkan kejuaraan kali kedua berturut-turut selepas kejayaan edisi lalu. Beliau menamatkan saingan dengan kelebihan 5 minit 20 saat, mengatasi pencabar terdekat seorang lagi pelumba Jumbo Visma, Jonas Vingegaard. Rangkuman paparan sempena ibadah haji dari Tanah Suci Mekah mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan Assalamualaikum. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا